Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid Lima Utarit. Hari ini kita ada subjek pendidikan kesihatan. Okey. Jadi cikgu teruskan dengan subjek dengan topik pendidikan kesihatan. Kita terus ke tajuk kesihatan diri dan reproduktif. Okey, sebelum tu sekiranya kamu telah mempunyai buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan, sila rujuk muka surat 74 dan 75 ya. Okey. Okey murid-murid, sistem reproduktif manusia ataupun dalam bahasa mudahnya kita faham adalah sistem pembiakan manusia ya. Alright. Okey, hari ini kita nak kenal pasti organ pembiakan manusia ya, baik lelaki ataupun perempuan. Okey. Saya percaya kamu boleh rujuk diri masing-masing. Okey, rasanya kamu mungkin saya tak perlu terang lebih lanjutlah. Tapi walau bagaimanapun saya perlu tetap perlu menerangkan bahagian-bahagian penting yang ada pada sistem reproduktif tersebut ya. Okey. Sistem reproduktif manusia ni dia sangat istimewa kerana tanpa dia kita manusia ni tak boleh nak mengembangkan zuriat. Maksudnya tak boleh nak ada anak lah. Alright. Jadi kalau katakan sistem reproduktif ni tak berfungsi, maka keturunan manusia di atas muka bumi ni akan pupus. Tak ada lagi manusia. Alright. Okey, jadi sistem reproduktif untuk lelaki dan perempuan ada perbezaan. Okey, kalau rujuk muka surat 74, yang di atas ni adalah sistem reproduktif lelaki. Okey. Di sini ada gambar di sebelah ni adalah kedudukan sistem reproduktif lelaki ya. Alright. Dan di bawah ni adalah sistem reproduktif perempuan. Okey, di sini adalah kedudukan sistem reproduktif perempuan di bahagian tubuh lah. Alright. Jadi kalau kita lihat kedudukannya hampir sama, cuma berbeza. Yang inilah yang membezakan jantina kita sama ada lelaki ataupun perempuan. Alright. Okey. Kita pergi pada sistem reproduktif lelaki terlebih dahulu. Okey, organ sistem reproduktif lelaki ni ada 3 perkara yang kamu perlu ketahui. Yang pertama zakar. Bahagian yang panjang ni dikenali sebagai zakar. Okey. Dan yang bahagian yang di belakang di bawah zakar tu ada kita panggil dia sebagai skrotum. Skrotum tu adalah bahagian yang memegang testis ni. Skrotum ni adalah bahagian yang organ ataupun bahagian yang memegang testis ni Okey, di skrotum ni boleh nampak ni skrotum yang kat sebelah ni. Testis tu dalam dia. Okey. Alright. Di testis ni lah akan terhasilnya sperma. Sperma ni adalah bukan objek. Dia adalah bahagian yang akan membolehkan persenyawaan antara lelaki dan perempuan berlaku. Bukan bahagian, maksudnya dia adalah sperma lah. Dia macam dia makhluk jugalah sebenarnya. Dia seperti kita jugalah. Alright, sperma ni alright. Untuk bahagian sistem reproduktif perempuan. Okey, yang perkara yang kamu perlu tahu adalah pertama faraj. Okey, faraj ni. Okey. Ini bahagian faraj dekat luar. Ini bahagian luar bahagian tubuh perempuan. Ini dalam ni sikit faraj. Okey, dalam faraj tu ada ruangan untuk uterus. Ruangan ni.
Dekat sinilah berlakunya persenyawaan antara sperma dan ovum jika berlaku persetubuhan lah ya. Okey. Di kiri dan kanan adalah ovari. Ovari ni adalah kilang yang menghasilkan telur untuk perempuan okey. Tiup fallopian ni adalah laluan untuk ovum tu, ovari ni akan menghasilkan ovum tu akan lalu dekat tiup fallopian ni pergi ke uterus. Alright. Jadi hari ni kita akan belajar bagaimana persenyawaan tu berlaku Okey, biasanya perempuan dia akan menghasilkan ovum. Ni dipanggil ovum. Boleh dikatakan setiap bulan sekali, sama ada di kilang kiri ataupun di kilang di ovari kanan atau ovari kiri. Kiri atau kanan salah satu dia akan menghasilkan ovum. Ovum tu akan bergerak ke uterus. Alright. Okey. Jadi sekiranya ovum tadi tu tidak berlaku persenyawaan, dia akan bertukar menjadi darah haid. Dia akan berkumpul dekat uterus ni dan akan turun sebagai darah haid. Okey, tetapi sekiranya berlaku persetubuhan, tapi kamu kena ingat untuk berlaku persetubuhan kita orang Islam perlu berkahwin terlebih dahulu ikut hukum syarak perlu berkahwin. Pada peringkat kamu ni masih lagi belum layak untuk berkahwin lagi lah, sebab masih ditanggung oleh ibu bapa kan. Jadi perlu berkahwin dahulu. Okey, balik semula pada tadi, jika berlaku persetubuhan maka testis ni akan menghasilkan sperma. Sperma tu akan lalu melalui zakar ni akan dipancutkan ke dalam faraj perempuan. Okey, bila dipancutkan ke dalam faraj perempuan, sperma tu tadi akan berenang masuk ke dalam uterus, dan sekiranya dia berjumpa dengan ovum, maka sperma tu tadi akan berkumpul di sekeliling ovum tadi. Salah satu daripada berjuta sperma tadi tu akan masuk menembusi dinding ovum tu untuk melakukan persenyawaan dengan ovum tadi tu. Bila berlaku persenyawaan, maka berlakulah penghasilan janin. Tapi sebelum berlaku penghasilan janin tu, dia akan terjadi dalam bentuk zigot. Zigot ni akan melekat di dinding uterus. Ni zigot tu akan, bila dah berlaku persenyawaan, dia akan melekat dekat sini. Okey, zigot tu macam ni lah. Akan berlaku pembelahan, sehinggalah zigot tu membesar dan menjadi embrio. Okey, pembelahan tu mungkin boleh jadi berganda sehingga 8 pembelahan sehingga 8 zigot tu lah. Tapi dia dalam bentuk satu kelompok yang sama dan dia melekat kepada dinding uterus tu, dan akhirnya bertukar menjadi embrio. Okey, embrio ni akan membesar dan membesar sehingga menjadi fetus. Fetus ni maksudnya dah dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi daripada zigot ni tadi, dia duduk dekat dalam sini, dia akan membesar jadi embrio dan akhirnya jadi fetus. Apabila cukup 9 bulan, maka fetus ni akan keluar dan akan keluar dari perut ibu dia, maka berlakulah satu kelahiran. Okey, itu secara ringkas tentang proses proses kejadian manusia dan juga sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Okey, tapi untuk sistem reproduktif lelaki dan perempuan ni berfungsi, biasanya remaja, kanak-kanak tadi telah mencapai akil baligh. Maksudnya
Kalau lelaki, tiba-tiba biasanya kalau dalam kebiasaannya lelaki akan mengalami mimpi sehingga mengeluarkan sperma tadi, basah, basah dekat bahagian dia punya sistem reproduktif tadi tu, basah, lepas tu itu menunjukkan kamu dah mula melangkah ke alam akil baligh lah, alam remaja, dah mencapai akil baligh dan melangkah ke alam remaja. Kalau perempuan pula, tanda-tanda dia telah mencapai akil baligh, dia telah mengeluarkan darah haid. Okey. Jadi untuk itu, untuk tugasan kamu, okey, apa yang cikgu nak kamu buat ialah cikgu nak kamu buat satu gambaran ataupun ilustrasi ataupun carta alih ke yang menunjukkan proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia. Cikgu bagi cadangan. Kamu boleh photostat gambar di dalam muka surat 74 dan 75 ni. Okey, lepas tu kamu ambil gambar perkahwinan. Okey, tajuk dia proses kejadian manusia. Okey, mulakan dengan perkahwinan. Okey, lepas tu buat carta alih, anak panah ke bawah, buat tampal gambar persenyawaan, gambar saja gambar saja. Lepas tu tulis ayat dia. Lepas tu buat anak panah lagi proses pembesaran janin. Buat ni stage 1 zigot ni. Lepas tu zigot membesar menjadi embrio, embrio membesar jadi fetus. Lepas tu tunjukkan yang step yang terakhir adalah fetus akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Tunjuk gambar kelahiran ni dan gambar ibu yang mengandungkan anak ni. So ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Penerangan dia buat setiap satu gambar penerangan dia. Tajuk dia proses kejadian manusia. Alright. Buat di dalam buku tulis kamu. Okey. Yang ni cikgu tak perlu suruh kamu buat lah. Yang ini kamu akan tahu sendirilah. Cek diri kamu masing-masing. Okey. Untuk hari ni cikgu nak belanja kamu satu video tentang bagaimana proses kejadian manusia itu berlaku. Alright. Kamu mungkin boleh merujuk video yang kedua. Cikgu akan terangkan melalui video yang kedua. Okey.